bab baru ya hari ini, sukatan serakan data terkumpul. Last year kamu dah belajar tentang sukatan serakan data tak terkumpul. Soalan ni biasa keluar dalam exam paper 2. Okay, paper 1 mungkin ada, tapi sukatan serakan data tak terkumpul yang macam biasa tu, mean, mode, median, sisihan POY dengan variance. Tapi yang kertas 2 dia biasa ada lukis graf tambahan. Mungkin dia akan tanya mean, mode, median, sisihan POY atau variance juga. Cuma tambahannya adalah melukis graf. Okay. So, sukatan serakan data terkumpul ni apa yang kamu kena belajar dalam sini ialah serakan dan sukatan serakan. So, gerbang istilah yang akan kamu tahu dalam bab ini ialah data terkumpul, histogram longgokan, kekerapan longgokan, kuartil. Pernah dengar tak kuartil ni? Julat antara kuartil, ya. Ogive, penyiasatan statistik, persentil, poligon, kekerapan. So, itu antara apa yang akan kamu belajar dalam bab ni lah. Okay. So, ini graf. Sekarang ni, dari tahun lepas lagi memang kita akan dedahkan dengan graf ya, tentang bilangan kes harian COVID di Malaysia dan peratus naik turun ya, COVID di Malaysia dan juga di seluruh negara di dunia ni. Okay. Buku teks ini dibuat tahun lepas ya, jadi termasuklah juga ini terkini ya, terkini. So, pandemik COVID-19 yang melanda negara kita pada awal tahun 2020 telah mengubah norma kehidupan rakyat Malaysia. Kita tengok fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4 turun. Lepas tu tahun ini naik lagi. Ini untuk ini sehingga Julai 2020. So, ini adalah antara graf. Ini kita katakan sebagai graf poligon kekerapan. Okay, ini adalah poligon kekerapan yang warna merah ni. Dan yang bar ini adalah graf histogram ya, ataupun graf palang. Okay, graf palang yang kamu kenal, tapi yang ni kita panggil sebagai graf histogram. Okay. So, Malaysia telah mana tadi? Kepantasan dan kecekapan pihak berkuasa dalam menangani pandemik ini telah membantu Malaysia mengawal kenaikan kes pesakit yang dijangkiti virus ini. Malaysia berjaya melandaikan graf bilangan kes jangkitan harian dengan adanya pelaksanaan PKP. Dan pada pendapat anda, bagaimanakah bentuk graf bilangan kes jangkitan harian di Malaysia jika pelaksanaan PKP ini tidak dilakukan? Agak-agak macam mana? Macam berita. Agak-agak kalau tak ada PKP macam mana dari awal-awal tahun lepas? Kamu rasa? Semua kena COVID. Semua kena COVID. Tak, maksudnya ya, okey. Kalau kamu rasa semua kena COVID, grafnya macam mana? Kita cerita tentang meningkat. Meningkat. Mungkin dia akan naik terus kan? So, mungkinlah begitu. Itu andaian sajalah. Tapi nasib baik dia melandai pada tahun depan. Tahun ini dia meningkat semula ya. Kalau kamu tengok dalam serakan ni, okey, kita akan tahu macam mana nak bina histogram dan poligon kekerapan ya. Jadi daripada sini kita kena tengok sebelum bina poligon dan histogram, poligon kekerapan dan histogram, okey, kamu perlu tahu tentang selang kelas. Okey, selang kelas. Apa tu maksud selang kelas? Apa tu had bawah, apa had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas dan kekerapan longgokan ya, yang boleh diperolehi daripada jadual kekerapan. Okey, so kita tengok mobilisasi minda 1 ni. Okey, kena pasti had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas bagi satu set data. Ini adalah set data terkumpul ya. Maksudnya dia ada mode dekat sini, mungkin dia ada mean, dia ada median juga, tapi dekat sini dia menggunakan kelas. Okey. Diberi satu set data bagi wang saku harian dalam RM yang diterima oleh 20 orang murid. Ini 20 orang murid pada suatu hari tertentu. So, yang pertama, kenal pasti data terkecil dan data terbesar. Cuba cek mana data terkecil dan data terbesar dekat sini. Apa dia data? Satu
1 dengan 15. Data terkecil ialah 1. Data terbesar ialah 15. Okey. Betul ke 15? Ya. Okey, 1 sudah. Merujuk kepada data, kumpulkan data kepada 3, 4, 5, 6 bahagian mengikut urutan. Contoh satu kumpulan 3 bahagian yang seragam bermaksud 1 hingga 5, 6 hingga 10, 11 hingga 15. Okey, kita ikut yang ni ya. Kita nak jadikan 3 bahagian seragam Kita ikut saja. Satu kumpulan dengan 3 bahagian seragam, iaitu wang saku ini nanti di antara 1 hingga 5, lepas tu 6 hingga 10, dan yang ketiga adalah 11 hingga 15. Boleh nampak ke? Atau kita kena buat satu jadual baru. Wang saku kita bagi kepada 3 bahagian. 1 hingga 5, 6 hingga 10. Kamu tengok dia tak akan berurutan ya. Dia tak akan ulang semula 5 tu ya. Dia akan berurutan jadi 6 hingga 10, lepas tu 10, 11 hingga 15. Ya. Dia seragam macam mana? Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu 6, 7, 8, 9, 10. So ada 5 di dalam tu. Okey. 11, 12, 13, 14, 15. Dia tetap ada 5. Seragam Okey, itu wang saku. Kita tengok kekerapan. Macam mana kita nak cari kekerapan nanti. Okey, dengan menggunakan kaedah gundalan. Okey, yang ketiga. Dengan menggunakan kaedah gundalan, pilih dan masukkan data dalam bahagian kumpulan data yang telah ditentukan. Okey, itu data. Ini data. So, caranya ialah kamu kena gundal satu persatu ya. Okey, cikgu kecilkan dulu. Okey, kita tengok Gundal satu persatu maksudnya kita tengok satu persatu. Okey. Tanda satu persatu. 8, 5, 5. Okey, cikgu pilih 3 lah ya. 8, 5, 5. 8, 5, 5. Cikgu cancel. Cikgu letak sini. 8 ada kat sini. 5 sini, 5 sini. Itu cara gundal. Okey. Lepas tu 14, 10, 2. Okey, 14 kat sini. 14, 10 sini. 2 di sini. Okey. 7, 12, 4. 7 dekat sini, 12 sini, 4 sini. Okey. 8, 15, 7. 8 sini, 15 sini, 7 di sini. Okey. Sekarang dah 4 masuk 5, 7 macam ni lah. Okey. Kalau 5 kita cancel. Jadi senang kita nak kira nanti. Kalau kamu buat macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Tak ada buat macam ni. Kita susah nak kira. Satu persatu kita kena kira. Okay. So that means kita kena, kalau dah sampai 5, 1, 2, 3, 4. Yang kelima kena buat macam ni. Jadi senang nak kira. Okay. Okay. 7, 11, 3. 7 dekat sini. 11 dekat sini. 3 dekat atas ni. Okay. 4 masuk 3 jadi 5. Okay. 11, 1, 4. 11 sini. 1, 4. Okay. 4, 9. 4, 9. So, 4 dekat sini. 9 dekat sini. Okay. Jadi kita kira. 5, 6, 7, 8. Jadi dekat sini ada 8. Kekerapannya. Dekat sini 5, 6, 7. Sini 7. Dekat sini ada 5. Betul tak totalnya nanti 20. 15 tambah 5, 20. Betul? Okay? Boleh nampak Okay. So, betul lah kiraan kita. Jadi, 3 dan. 1, 2, 3 dan. Yang keempat, berdasarkan setiap bahagian data, tentukan had bawah nilai terkecil bagi satu bahagian data dan had atas nilai terbesar dalam satu bahagian data. Okey, so had bawah. Dia kata had bawah ni nilai terkecil dalam satu bahagian data. Jadi maksudnya ini satu bahagian data.
Apa had bawahnya? Kita tengok data yang sini. Apa had bawah? Nilai terkecilnya. Kita nampak sini apa? Had bawah warna kuning. Okey, had bawah yang terkecil ialah antara 1, 2, 3, 4, 5 ni mana yang kecil? 1. Dekat sini? Yang kedua? 6. 6. Yang ketiga? 11. Okey, so macam tu. Itu had bawahnya. 1, 6, 11. Okey, kita tengok had atas pula. Had atas. Had atas ialah had yang had apa tadi? Nilai terbesar dalam satu bahagian data. Mana satu nilai terbesar dalam satu bahagian data ni? Kita tengok had atas warna hijau. Yang pertama 5 kan? Itu had atasnya. Yes, Sebab 5. dia dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini paling atas. Yang satu tadi paling bawah. Okey, 5. Yang kedua? Yang kedua? 10. 10. Yang ketiga? 15. Dia macam tu lah. Okay, had atas 5, 10, 15. You kena tahulah. Okay, dan had atas dan bawah. Okay, titik tengah setiap bahagian data. Macam mana kita nak cari titik tengah? Titik tengah maksudnya kita tambah had atas dan bawah, kita bagi dengan 2. Okay, macam mana? Guna kalkulator saja. 1 tambah 5 berapa? 6. Bagi 2? 3. 3. Yes, 3. 6 tambah 10 berapa? Senang kira ni. 6 tambah 10? 16. 16 bagi 2? 8. 8. Okey. 8 je ke? 8. 11 tambah 25? 36. 36 bagi 2? 12 36 bagi 2? Ikut titik. Ya. Apa dia? 36 ke? 11 tambah 15, 26 lah. 11 tambah 35. Oh, random. 11 tambah 15. Jadi 26. 26 bagi 2 dapat 13. 13. Betul-betul dia punya ni nilai. Okey. So sebenarnya titik tengah ni bila kamu ada 5, tengok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang di tengah-tengah? Sini kan? Sini kan? 1, 2, 3. Nampak tak titik tengahnya 3 di sini? Sini. Kan? Kalau 6 hingga 10, 6, 7, 8, 9, 10. Titik tengah dekat sini juga. Jadi 6, 7, 8. Tengok titik tengahnya 8. Betul? Sama juga yang ni. 11, 12, 13. So kita tahu tengah-tengah dekat sini. Ya, 11, 12, 13. 13 lah titik tengahnya. Boleh faham ya? Kalau dia ada 4 saja. Dia ada 4 saja. 1, 2, 3, 4. Mana tengah-tengah? 1, 2, 3, 4. Tengah-tengah dekat sini lah. Betul tak? 2 dan 3. 2 dan 3. Berapa kita tulis dekat sini? 1, 2, 3, 4. 2.5. 5. Okay? Boleh faham tak? Kalau ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana dia? 1, 2, 3.5. Betul. 1, 2, 3. Tengah-tengah sini. Boleh? 3.5. Itu skill guna tangan lah. Tapi kalau dia terlampau banyak, mungkin antara 100 hingga 150. Jadi ada 50 kan? Itu kamu kena tambah, baru bagi 2 lah. Ya? Itu kalau nombor sangat besar. Okay, kalau dia setakat 5, 2, 3, kamu boleh kira pakai tangan saja. Tak payah tambah bagi 2. Ya? Okay, itu untuk titik tengah. Okay, B sudah. C.
nilai pertengahan antara had bawah satu bahagian dengan had atas bahagian sebelumnya. Okey, langkah 4C1 dekat sini. Okey, 4C1 dekat sini. Yang pertama Okey. Dekat sini dia kata nilai pertengahan antara had bawah, mana had bawah? Had bawah satu bahagian dengan had atas bahagian sebelumnya. Ini had bawah satu bahagian dengan had atas bahagian sebelumnya tu kosong lah kan? Betul tak? Sebab tak ada. Sebab dia akan mulakan dengan kosong. 0, 1. Lepas tu 5, 6. 10, 11. Kan? Jadi had atas yang sebelumnya ialah kosong. 0 tambah 1. 0 tambah 1. Dia nak nilai pertengahan kan? Antara 0 dengan 1 ni nilai pertengahannya apa? Tengah tu ni. 0.5. Betul, 0.5. Okey. Kalau yang ni had bawah dengan had atas yang sebelumnya. Had bawah dengan had atas sebelumnya. Apa nilai tengahnya? Antara 5 dengan 6. Berapa? 5.5. Yes, betul. Okey, yang ni had bawah dengan had atas sebelumnya antara 10 dengan 11. Antara 10.5. Yes, that's good. 10.5. Itu untuk C4C1 Okey, 4C2. Nilai pertengahan antara had atas satu bahagian. Okey, sekarang kita tengok had atas satu bahagian. Sekejap. Kita guna warna orange lah ya. Okey, dia nak had atas satu bahagian dengan had bawah bahagian selepasnya pula. Had atas satu bahagian dengan had bawah selepasnya. Okey, antara 5 dengan 6 apa dia punya nilai pertengahan? 5 dengan 6 tadi. 5.5. 5.5, betul tak? Yeah. Iya. Had atas dan had bawah selepasnya. Okay. Yang ni pula had atasnya 10, had bawah selepasnya ialah 11. Jadi berapa tu? 10.5. Betul. 10.5. Okey. Had atas 15 dan had selepasnya apa? 16 lah kan sepatutnya. Okey, jadi antara 15 dan 16 apa dia? 15.5. Betul. You all are awesome lah. Adriana boleh dengar tak Adriana? Dengar cikgu. Okey, Alhamdulillah. Okey, take note ya. Jadi, sebenarnya apa yang kamu buat di 1 dan 2 ni adalah sempadan atas dan sempadan bawah tau. Sempadan atas ialah yang sini, tinggi ni. Ini sempadan atas. Jadi, apa yang kamu tengok dekat sini? Cuba kita tengok. Kita tengok dekat-dekat. Okey. Yang kedua ni, sempadan atas sebab dia antara 5 dengan 6. Jadi, sempadannya antara 5 dengan 6 tengah-tengah tu. 5.5. Tengok. 5.5. Kita tengok 5 saja. 5.5, 10.5, 15.5. Okey, ini adalah sempadan atas. Okey, manakala yang ni pula adalah sempadan bawah. Kita tengok yang di bawah ni. Had bawah sebelumnya. Jadi maksudnya 0.5 sebelum 1. Ini 5.5 sebelum 6. Okey. 10.5 sebelum 11. Tengok. Ini adalah sempadan bawah. Boleh faham ya? Boleh faham ya? Okey. Boleh cikgu. Dia macam tu lah sebenarnya. Okay, kita tengok had atas untuk tengok sempadan atas, had bawah untuk tengok sempadan bawah. Okay. Kita settle dah di situ. Kita tengok dekat sini. Hasil daripada mobilisasi minda 1 didapati bahawa okay, saya selang kelas. Saya selang kelas cikgu belum cerita lagi tadi. Okay. Sempadan bawah tengok had atas, lepas tu bagi 2 kan tengah-tengah. Titik tengah pun sama juga, had bawah tambah had atas bagi 2. Okey, saya selang kelas ni
adalah dari data terkecil, data terbesar. Dia nak 3 kumpulan tadi kan. Kita buat 3 kumpulan tadi. So, daripada data terkecil dan data terbesar ni, kita kena tambah. Kita kena tolak. 15 tolak 1. Kita bahagi dengan 3. Okay. Berapa tu? Berapa tu kelas? 4.666. Kamu akan dapat 14.6. Kenapa 14? Dia ada point. 15. 14 kamu cakap? 15 tolak 1, 14. Bahagi dengan 3. So, kita nak 3 kumpulan. Ya, kamu akan dapat 4.67. 66. Kita nak 3 bunda kan saya lupa. bilangan kelas ni. Kita nak 3 bilangan kelas. Okay. Jadi, yang ini adalah saiz selang kelas. 4.67 kita tak boleh kira macam 1, 2, 3, 4. 4.67 sampai mana tu? Jadi kita kena bundarkan menjadi 5. So saiz kelasnya adalah 5. That's why lah kita ambil dalam satu kelas itu ada 5 nombor. Ni. Ini adalah selang kelas tadi. Ini yang dinamakan sebagai selang kelas. Dan saiznya adalah 5. Tadi kan 4.67 kita bundar menjadi 5. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Boleh faham? Ini dinamakan selang kelas. Okey. Boleh ya? Rasanya nak drag-drag ni. Okey, kita tengok contoh 1. Putri boleh dengar ya, Putri? Cikgu tak dengar. Kuat sikit suara kamu. Suara-suara berbangun. Macam masih tidur satu. Dia buka saja kata. Putri dah berubah. Bangunlah sudah. Putri bangun sudah sekarang. Cikgu sangat gembira Putri masuk. Okey, contoh 1 ya. Set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada CM yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Tengok selang kelas soalan A. Okey, macam mana kita nak cari selang kelas dekat sini? Kita kena tengok yang nilai tertinggi dan nilai yang terendah. Macam banyak kan? Macam banyak sama je kan? Jadi kita tengok 15, 16, 14. Okey, ada 14 kat sini. 16, 14 kat sini. Okey, ada 2, 14. Jadi mana yang paling kecil? 145. Okay, sebab selang kelas yang kita nak tentukan untuk menjadi 6 ni, kita akan bahagikan dia dengan 6 tau. Okay. So, ini had kecil. Had yang paling tinggi, kita ada 16. Sorry, cikgu tengok yang 2 digit pertama ni ya, supaya senang. Okay, 16 ini. 16, 6, 8. Ada lagi tak? 6, 5. Okay. Jadi 6, 8. 173. Ada 7. Okay. Ada 173. Jadi maksudnya kita guna had atas tolak. Bukan. Apa namanya ni? Nilai tertinggi tolak dengan nilai terendah. Okay, 145. Bagi dengan 6 kelas dia mau. Jadi berapa tu? 4.67. 4.6. 4.6. 7. 4.6. Banyak 4.66666. Gitu kah? Ya kah? Ya, baru 7. Ya, 3. Yes. Jadi dia dibundar jadi 5. Yes, betul. Kita bundar jadi 5. Jadi maksudnya ada 5 dalam step kelas tu. Okey. Ini yang pertama. Ini satu markah ya. Nak cari selang kelas ni biasa dalam kertas 2. Okey. Bina jadual kekerapan berdasarkan maklumat di A. Kita ada 5 kelas. 5 saiz selang kelas. Dan 6 kelas. Okey. Seterusnya lengkapkan jadual kekerapan tersebut dengan had bawah, had atas, titik tengah, sepadan bawah, sepadan atas. Okey. Semua ni mesti ada dalam jadual. Jadual kekerapan ni kamu kena letak kelas
dan kekerapan. Itu maksudnya. Okey. So, dekat sini, kelasnya adalah tinggi. Sebab dia melibatkan tinggi. Kalau kamu tak tahu apa nak letak, tinggi ke, saiz ke apa ke, jadi kamu kena letak dekat sini selang kelas. Boleh juga diterima. Okey, selang kelas. Yang pertama, selang kelas kamu dia akan bermula dengan 145 lah. Okey, 145 sampai, pastikan ada 5 145, 46, 47, 48, 49. Jadi 145 sampai 149. Yang kedua 150. 150, 151, 52, 53, 54. Jadi maksudnya 154. Seterusnya kalau kamu tengok, dia akan beturutan. Tengok 145, 155. Okey, dia akan beturutan. 155, 159, 160, 164. Sampai kamu jumpa 173 yang paling besar ni. 165, tengok dia berturutan balik. Dia berturutan dua-dua baris ni. 169, 170, 174. Kamu nampak tak? Dia berulang. Okey, 9, 9, 9. Ya, 0, 0, 0, 4, 4, 4. See? Cuma dia inilah ikut turutan lah. Boleh faham So sampai 174 sebab boleh, 173 dah masuk dalam grup ini. Okay? Ya, ingat ya. 173 dah masuk dalam grup sini. So kita ada 6 kelas, betul tak? Cek balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Okay Boleh faham setakat ni? Okay Ini kamu kena hadam betul-betul tau. Sebab ini sangat basic. Okay Sebab dia mau selang kelas dan kekerapan. Sebab untuk jadual kekerapan. Dan kita akan tambah atas, had bawah, titik tengah, sempadan atas, sempadan dan sempadan bawah. Okay, kalau kamu tengok dekat sini. Tengok dia sudah tulis dekat sini. Kekerapan ni kita gundal macam tadi tau. Okay, macam mana macam tadi tu? Okay, 145, 149. Kita ambil ni dulu. Copy dulu. Kita letak kat sini. Paste. Okay, boleh. Okay, katalah macam mana kita nak gundal tu? Macam tadilah. Okay. So, kamu buat macam ni. Supaya tak keliru. Okay. Cikgu buat 3-3. Okay. 15. Cikgu sebut 15-3 lah supaya senang. Sebab 153 panjang sangat. Okay. 15-3, 15-8, 14-5. 15 ini. 15-3, 15-8 dekat sini. 145 dekat sini. Okay. 16-6, 158. Nah, kan? Kalau banyak sangat, kita kena buat satu-satu lah. 166, 158. 166 kat sini. 158 dekat sini. Okay. Pelan-pelan saja. Yang penting dia accurate. Okay. 168, 161. 168. 161. 150, 163. 150, 163. 173, 163, 173, 163, 165, 158, 165. Kalau rasa confused, tengok balik. Ya. 152, 148. 152, 148. Tolong tengokkan cikgu ya. Mana tahu cikgu salah gundal. Okay, 157, 162. 157, 162. Okay. 156, 155. 156. Okay, sini dah nak 5. 156. 155. 155 lagi. 164. Okay, settle. Jadi apa yang kita nampak sini, ini nilainya 2, 3. Kamu tak boleh letak gundal dalam kekerapan tau. Kamu kena letak nombor. Okay, mesti nombor. Okay. 2, 3, sini 6, sini 5, sini 3, sini 1. Cek.
Betul tak? 236, 236, 236, 531. Betul. So, kita gundal dengan betul. Boleh faham kelas? So far so good? Boleh lah, boleh lah. Okey, kamu mesti hadam cara ni. Okey, dan kita tengok had bawah. Had bawah. Tengok had bawah nombor yang kecil ni. Had atas nombor yang besar ni. Ya. Ulang saja, ikut saja dan salin saja. Yang bawah ambil yang kecil ni. Salin. Had atas kita ambil yang besar ni. Okey ah. Titik tengah. Cikgu cakap tadi kalau dia sikit kita boleh kira. 145, 146, 147, 148, 149. Tengah-tengah. Okey, kita note tengah-tengah ni. Jadi 145, 46, 47. Betul? Titik tengah. Okey. 150, 5152. Betul? Betul. 55, 56, 57. Betul. Okey, kalau kamu tengok dia akan repeat tau. Tengok. Sini 147, 152. Then 157, 162. 167, 172. Dia repeat. Dia repeat yang dekat belakang ni maksud cikgu. Okey. Boleh? Sama macam ni tadi kan. Dia repeat mana yang dia berulang. Okey. You boleh nampak pattern tu. Okey, sempadan bawah kita akan tengok yang di bawah. Had bawah ni. Dia had bawah ni. Lepas tu sebelum 145, 144.5. Okey. Sebelum 150, 149.5. Dia sebelum lah. Ya, 0.5. Kalau had atas, sempadan atas, kita tengok yang sempadan atas ni, kita tambah 0.5 lah. Sebab dia di antara yang 149 dengan 150. Okey. Jadi 149.5. 154.5. 159.5. Jadi kita tengok had atas semua. Boleh? Boleh ah? So ini adalah jadual yang akan kamu bina lah. Berdasarkan soalan yang dia minta. Okey? Berdasarkan apa yang dia minta. Okey ah? Okey. So diam itu tanda setujulah. Okey lah tu kan. Okey, yang ni adalah saiz selang kelas. Okey, beza antara had bawah, had atas. Beza antara sempadan atas dan sempadan bawah. Okey. Ini untuk cari selang kelas. Saiz selang kelas. Dia ada dua cara. Okey. Saiz selang kelas ya. First, mungkin dia boleh guna had atas, had bawah. Okey, untuk cari selang kelas. Sama nilai. Saiz selang kelas menggunakan sempadan atas dan sempadan bawah pun boleh. Ya. Jadi, kita tetap dapat nilai yang sama. Boleh kelas Dia guna sempadan dan had atas. Kalau ada sempadan, sempadan lah. Kalau tak ada sempadan, kena guna had atas ataupun had bawah lah. Okey Okey, kita tengok contoh 2. Macam mana kita nak cari kekerapan longgokan? Okey. So, kekerapan longgokan ni kita dapat daripada kekerapan. Dia senang saja. Kita tambah saja. Okey. Kita longgok lah. Macam, okey, kekerapan ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ingat durian. Sekarang musim durian Ada 4 kelompok durian. Ini yang pertama. Okey. Lepas tu ada 5 kelompok durian lagi. Ada 8, maksudnya yang ditompokkan lah. 8. Lepas tu ada 7, ada 3. Jadi ada 5 kelompok kan? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak longgokkan, kita longgok yang pertama ni. 4 dia baru pertama. Lepas tu untuk yang kedua, 4 ni kita kumpulkan dengan 5. Kita longgokkan dengan 5. So dia akan jadi 9. Lepas tu 9 ni kita longgokkan lagi dengan 8 yang berikutnya. Dia akan jadi 17. Okay. Lepas tu 17 tadi yang sudah longgok banyak ni, kita longgokkan lagi dengan yang
keempat ni 7, kita akan dapat 24. Maksudnya kita tambah. Ya. Dan longgokan yang terakhir ni kita campur sekali dengan apa yang kita dah longgok semua tadi tu. Jadi 24 tambah 3 dia akan jadi 27. Okay. So far boleh faham ya kekerapan longgokan. Dia kita longgok. Okay. Itu saja tentang kekerapan longgokan. Boleh kita cek yang ni tak? Kita cek yang ni apa kekerapan longgokannya. Yang tadi. Okey, kita cek, kita tambah satu lagi dekat hujung ni. Kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Okey. Kita tengok kekerapan longgokan ni daripada kekerapan sini. Jadi berapa ni? Yang first kita kena tulis yang first lah 2. 2 longgok dengan 3, dia akan dapat berapa? 5. 5 longgok dengan 6, kita akan dapat berapa? 11. 11 tambah 5. 16. 16 tambah 3. 19. 16 tambah 1. 20. Okey. 20. So, itulah kekerapan longgokannya. Boleh faham ya? So far so good, okay? Okay. Okay. Alhamdulillah. Okay. Jadi kita tengok. Apa itu histogram? Okay, histogram adalah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan. Okay, bla 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 bla. Malas lah cikgu nak tengok ni. Okay. Histogram sebenarnya adalah bentuk bar macam ni. Secara kesimpulannya, dia berbentuk macam ni ya. Okay. Poligon kekerapan dia daripada bar histogram ni. Kita ambil titik tengahnya. Kita ambil titik tengah dekat sini, titik tengah sini, titik tengah sini, semua titik tengah. Lepas tu kita sambungkan titik tengah ni dengan pembaris tau. Jangan pakai freehand lah. Cikgu pakai freehand lah sebab tak ada pembaris. Ada pembaris kat sini, cikgu tak pandai nak guna pula. Okay. Pembaris sini, garis, 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 garis. Tapi dia tak timbul macam ni ya. Dia tak terapung-apung ya. Jadi kita kena tambah satu lagi kelas dengan saiz yang sama. Maksudnya dekat sini dia akan bermula, ni saiz yang sama sudah kan? Okay, dia akan bermula dengan berapa ni? Berapa kat sini? Kalau kita tengok pattern 69.5, 79.5, 89.5, 99.5, dia mula dengan 9.5 kan? Jadi maksudnya kalau 6, 7, 8, dekat sini 59.5. Yang pertama sekali dekat sini adalah 59.5. Okay. Jadi, saiz selang kelas sama. Okay. Poligon ni kita ambil titik tengah kan? Ambil titik tengah kelas yang pertama. Yang sebelum. Okay. Sambung. Belakang ni pun sama. Agak-agak apakah nilai kelas ujung dekat sini? Kalau 129.5. 139.5. 139.5. Very good. Okay. So, you dah nampak pattern tu. Jadi, ini hujung kelas sempadan atas yang selepas kelas terakhir. Jadi, kita sambung dengan titik tengahnya. Okay. Bentuknya bentuk gunung kan? Bentuk gunung ni tidak akan terapung ya. Itu poligon kekerapan. Jadi, gunung ni dia mesti mencecah paksi X. Paksi mengufuk ataupun tanah. Gunung ni mesti terletak pada tanah. So, paksi X ini adalah tanah lah. Boleh? Jadi, maksudnya kita kena letak yang pertama dan yang terakhir tu dengan satu selang kelas tambahan. Satu selang kelas tambahan. Cuma kita tak lukis dia punya bar histogram lah. Boleh? Tengok. Inilah ni. Ditambah satu lagi. Inilah dia punya poligon kekerapan. Sama ya. Cuma cikgu ni freehand. Yang ni guna pembaris. Okay. Mesti guna pembaris. Okay. So, poligon kekerapan ni kita dapat daripada histogram. Boleh juga kalau poligon sahaja. Jadi, kalau poligon saja, kita hanya perlu nilai titik tengah.
Kalau histogram, dia boleh guna sempadan atas, sempadan bawah. Dan boleh juga sebenarnya guna titik tengah. Untuk paksi X. Boleh. Boleh. Okay kelas? Okay, itu. Cikgu, macam mana cari titik tengahnya tu? Titik tengah kan tadi macam yang mana? jadual ni. Kalau ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang dekat 3. Dia kalau dekat anu ni, kalau dekat graf ni. Okay, dekat graf ni. Yang anu ni berpalang ni. Kalau macam ni. Macam mana cari titik tengah dia? Okay, kalau yang ni kita masih boleh kira dia punya bar kan. Okay, kita ambil yang tengah-tengah. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi maksudnya kita ambil yang 5, yang kelima ni tengah. Boleh? Kalau dia ada nilai macam ni tak apa. Tapi kalau dia nak juga apa nilai titik tengah ni, macam ni kita nak cari. Kita tambah 79.5 dengan 69.5. Lepas tu kita bahagi dengan 2. Cuba kita buat sama-sama. 69.5 tambah 79.5. Kamu akan dapat 149 kan? 149 bahagi dengan 2. Kamu akan dapat berapa? 74.5. 74 point? 74.5. 74.5. So itulah dia punya ni. Macam mana kita kira tu? Kita tengok 6, dia satu-satu kan? Dan beza ni adalah 10 kan? Jadi kita kira dia macam ni. 69.5, 70.5, 71.5, 72.5, 73.5, 74.5, 75.5, 76.5, 77.5, 78.5, 79.5. See? Boleh dapat So sini adalah 74.5. Besarnya. Okey Boleh Okay. Okey, so itu adalah titik. Okay, cikgu. Okey. Hanif okey ke Hanif? Hanif okey ni sebab dia orang dah limpas dah. Okay. Okey. Guys, Okay. you all kenal ke si Hanif ni? Hanif ni pelajar dari SMK Tebobon ya. Betul kan Hanif? Kalau cikgu silap bagi tahu ya. Okay, dia nak join kelas kamu sebab cikgu tak tahu kenapa dia nak join. Mungkin dia nak ambil pengalaman yang baru kot. Okay. Kita tengok yang ni Contoh 3. Tadi bentuk Jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam yang direkod oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam satu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk. Tahu tak paksi mengufuk tu apa? Mustahil kamu tak tahu. Mengufuk. Di ufuk timur. Kan biasa kita dengar di ufuk timur. Okay. Maksudnya timur tu macam ni. Utara, selatan, timur dan barat. So di ufuk timur. Dia melintang lah. Okay. Paksi mengufuk adalah paksi X. Untuk pengetahuan kamu. Please take note. Dan paksi mencancang ni adalah paksi Y. Okay. Okey, dia nak 2 cm kepada 10 km per jam paksi mengufuk, 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Sama juga, betul? 2 cm kepada 10, 2 cm kepada 10. Sama. Ya, jadi paksi X dan paksi Y sama dia punya nilai. Okey. Macam mana kita nak selesaikan? Kita ada laju, kita ada bilangan kereta, kita kena buat satu jadual kekerapan. Okey, jadual kekerapan yang inilah. Okey, laju ni kita boleh, kalau kamu lupa, kita boleh letak selang kelas. Okey. Dia dah bagi. Kita tulis saja selang kelas tu. Kita letak bilangan kereta. Sebab histogram. Okey, untuk pengetahuan kamu, histogram. Dia mesti. Sekejap. Okey, take note ya.
Ini yang panjang-panjang tadi ni. Cikgu singkatkan. Okay, histogram. Paksi X-nya sama ada kamu nak guna sempadan atas ataupun titik tengah boleh. Cikgu biasa suruh budak guna titik tengah. Jadi senang. Okay. Dan paksi Y biasanya kita akan letak kekerapan. That's why lah. Kalau kita nak lukis histogram, kita mesti ada kekerapan. Bilangan kereta ni adalah kekerapan. Okay. Ini adalah kekerapan. Dan mesti ada titik tengah. Okay. Sempadan atas, sempadan bawah ini optional. Boleh? Kamu tulis 3 benda ni. Mama. Okay. Coba. Boleh kelas? Ya Basma. Assalamualaikum. Okay. Jadi kita just lukis saja. Okay, tengok dekat sini dia bagi dah 2 cm kepada 10 buah kereta paksi Y, paksi mencancang. Okay, ini paksi mencancang 2 cm kepada 10 untuk paksi mengufuk, paksi laju ni. Kenapa dia tulis 69.5, 79.5? Kenapa tak 0, 10, 20, 30? Okey. Ada tak soalan macam tu? Kau faham tak macam tu? Sebab apa? Sebab tadi cikgu dah katakan kekerapan ni kita mesti tulis dekat paksi Y. Tengok kekerapan paksi Y. Jadi dia ada nombor macam ni saja. Jadi kita kena letak 0, 10, 20, 30 dan seterusnya. So kita nak label nanti. Okay. Untuk ni 5. Okay. Kat sini 5. Yang kedua 10. Yang ketiga 20. Okay. 20. Mana tu? Kat sini. Okay. 20. Dan 30. Sini 25. Sini 10. Sini kosong, tak ada. Okay, habis kan? Okay, that's why lah cikgu kata dekat sini sebenarnya adalah kekerapan. Okay, titik tengah. Tengok titik tengah 74.5. Tapi dia guna sempadan atas dan sempadan bawah kan? Jadi untuk kelas yang pertama ni sempadan bawahnya adalah 69.5. Jadi dia akan start dengan 69.5 sih dekat sini. Boleh? Untuk kelas yang pertama ni, untuk box histogram yang pertama. Yang pertama, sempadan bawahnya. Okey, yang kedua 79.5. Ya, tengok 79.5 adalah untuk kelas yang pertama kan? Okey, sampai sini. Yang kedua 79.5 sampai 89.5. Sampai sini. Okey, boleh faham Itu maksudnya dia guna sempadan atas dan bawah. Kamu ingat ini saja, lepas tu kita terus sambung dengan 79, 89, 99 dan terakhir sekali 129 sih. Boleh? So dekat sini kan sama. Okey. Itu kalau guna sempadan atas. Kalau guna titik tengah boleh juga, tak ada masalah. Jadi macam mana kita nak lukis titik tengah? Okey. Ni histogram 0, 10, 20, 30. Okay, kamu boleh letak dekat sini kekerapan, tak ada masalah. Ya, kekerapan, lepas tu kamu tulis dekat sini bilangan kereta. Okay, tak ada masalah. Lepas tu paksi X, nanti kamu akan tulis titik tengah. Tak ada masalah. Okay, so okay semua. Jadi titik tengah kamu akan mula dengan 74.5. Pastikan 2 cm kepada 10 lah. Okay, 2 cm. Pastikan 2 cm. Okay, itu yang penting. Sebab dalam soalan dia nak 2 cm. Jadi, kita jarakkan 2 cm. Lepas tu kita mula dengan 74.5. Then, 84.5. Lepas tu, 94.5. Dan seterusnya sampai terakhir 124.5. Tak ada masalah. Tapi, jangan lupa. Okay, since dekat sini 2 cm. Katalah dekat sini dah 2 cm. Wah, cantiknya garis dia. Ini dah 2 cm Okay. Kita ambil tengah-tengah ni dan tengah-tengah ni. Okay, yang pertama tadi nilainya adalah 5 kan? Yang pertama nilainya 5, kedua 10. Okay. So, maksudnya dari dia betul-betul berada di tengah-tengah. Titik tengah ni betul-betul berada di tengah-tengah bar tu. Itu dia punya
kaedah. Kalau sempadan, dia betul-betul di sempadan lah. Ya. Atas dan bawah. Okay, titik tengah dia berada di tengah-tengah. Jadi yang kedua adalah 10. Kita buat macam ni lah. Dia betul-betul di tengah-tengah. Yang ketiga adalah berapa tadi? Yang ketiga adalah 20. Okey, jadi maksudnya kita akan letak sampai 20. Dia tetap bersambung, cuma titik tengah akan berada di tengah-tengah bar. Boleh faham? Itu cara kalau guna titik tengah lah. Jadi cikgu prefer kalau kamu buat guna titik tengah. Jadi senang. Bila nak buat poligon, kita just ambil saja titik tengah ni, kita sambung. Jangan lupa, ni dah 2 cm. Dia akan bermula dari awal sini. Okay. Dan seterusnya. Okay. So yang hijau ni adalah poligon kekerapan. Dan yang biru ni adalah histogram. Okay, so far so good. Boleh kelas? Ada yang tidur dah ni? Boleh. Boleh. Okay. Boleh lah. Boleh. Okay, kita tengok contoh 4. Kita kena lock. Okay, contoh 4 ya. Kita masih ada masa. Okay, poligon kekerapan juga boleh dibina tanpa perlu membina histogram terlebih dulu. Ini yang cikgu cakap, tapi kena cari titik tengah. Ya. Kita kena cari titik tengah. Kita kena tambah satu selang kelas sebelum kelas pertama. Dan tambah lagi satu kelas selepas kelas terakhir. Okay, sebab apa? Kita nak sentuh ni. Ini tidak diberi, tapi kita kena tambah. Okay. Ini macam ni. Okey, pilih skala yang sesuai. Pada pasi mencancang, wakilkan kekerapan pada pasi mencancang dan titik tengah. Ini kekerapan, pasi mencancang. Titik tengah pada pasi mengufuk. Jadi kita label di kat sini. Kekerapan. Sama juga kan? Kekerapan dan titik tengah. Sama dengan histogram. Sebab dia geng. Okey. Ini kekerapan, pasi mencancang, titik tengah, pasi mengufuk. Ingat, ini adalah paksi mengufuk. Ini adalah paksi mencancang. Okey. Okey, tandakan titik tengah dengan kekerapan, sambungkan tiap titik tengah. Okey. Itulah. Dia dah sambung. Dia dah tanda. Tanda titik tengah. Okey, lepas tu sambung. Okey, contoh 4. Jadual kekerapan. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa dalam saat dicatatkan oleh 20 orang peserta dalam satu pusingan. 20 orang. Kita kira ni bilangan peserta totalnya adalah 20 orang. Okey, wakilkan data tersebut dengan poligon kekerapan dengan skala 2/5, pasti mengufuk. Okey, 2/5. Cek. Yang ni untuk kamu semak, dia mesti 2 cm. Jadi kita kena cek sini mesti 2 cm. Okey. Lepas tu pada pasi mengufuk 2 cm kepada 2 pasi mencancang. Okey, 2 cm juga dekat sini. Okey, kepada 2. Okey, 2, 4, 6 lah. Kalau ni kamu tak boleh letak 2, 4, 6 sebab dia bermula dari nombor yang besar. Jadi kita tengok dekat sini, kita ambil titik tengahnya 50 sampai 54. 50, 51, 52, 53, 54. Okey, tengah-tengah. 50, 51, 52. So, titik tengahnya 52. See, ini untuk yang pertama. Untuk yang pertama ni, titik tengah. Okey, dia akan berada timbul kan? That's why lah kita kena tambah satu lagi kelas sebelumnya. Okey. Okey. Jadi, kalau dekat sini, masa yang dicatatkan ini adalah sebagai selang kelas. Bilangan peserta tu adalah kekerapan. Titik tengah adalah titik tengah lah. Okey, ini yang kita buat tadi. Jadi yang pertama tu kita kena tambah dengan kosong. Selang kelas yang pertama kita kena cek daripada sinilah. Okey, pattern yang ada nampak dekat sini. Kalau kamu tengok pattern dekat sini,
50 sampai 54. 55, 9, 60, 64. 5 dan 9, 70, 74. Jadi dia ikut pattern. Kalau sebelum 50, 54, jadi semestinya sebelum 50 tu adalah 49. 49. Jadi dia akan ikut pattern yang ini. 45 hingga 49. Boleh faham? Tambah satu kelas sebelum, tambah satu kelas lepas. Jadi maksudnya sini 75 hingga 79. Okey. Dengan kegerapan kosong-kosong sebab kita hanya nak sentuh tanah nanti. Tanah ataupun paksi mengufuk tu. Okey, cikgu sebut tanah sebab dia macam gunung kan. Gunung tak ada yang terapung. Gunung mesti sentuh tanah. Boleh faham ya? Tandalah plot macam biasa. Okey, bilangan peserta. Macam mana nak plot? Ingat lagi tak cara nak plot? Cara nak plot ni kamu kena mahir ya. Jangan salah-salah. Okey, ada lagi pelajar yang memang salah nak plot. Okey. Bilangan peserta kekerapan paksi Y. Okey, titik tengah itu adalah pada paksi X. Ingat macam tu. Jadi kalau paksi X 47, paksi Y kosong, tanda. Okey. Paksi Y 52, paksi X-nya 2. Ni. Paksi Y-nya 2. Paksi X-nya 52, paksi Y-nya 2. Paksi X-nya 57, paksi Y-nya 3. 57, 3. Di tengah-tengah sinilah. Okey. Tanda situ. Okey. Lepas tu 62, 6. Ingat sini X, sini Y. That's how you plot your graph lah. You kena tengok siapa X, siapa Y. Jadi paksi X dekat sini, paksi Y dekat sini. Okay, boleh Dan teruskan sampai habis. Boleh faham? So far so good? Boleh. Boleh Boleh. Okay. Boleh.